Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan kata ini, Suhailin kali ini. Katanya Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin inilah pengalaman daripada beliau. Yaitu katanya, saya melihat tertib 5 menjamin kejayaan dunia dan akhirat. Maknanya di sini ada 5 tertib yang wajib ada pada setiap individu. Setiap manusia ini mesti mempunyai 5 tertib ini. Dia mesti mengaplikasikan di dalam hidup dia. Tertibnya yang pertama, 1. Iman. Apa yang maksudkan dengan iman adalah iman hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan di dalam hati dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja, semata-mata. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan setiap makhluk di semua alam. Maka tertib yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap manusia mesti mempunyai iman. Yang kedua, tertib yang kedua adalah setiap individu memiliki adab, sahsiah, civic, moral paling terpuji, dan budaya, dan mesti dibudayakan dan mesti difahami. Seperti adab tentang iman, keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Yang kedua, dia memahami apakah itu rasional. Rasional ini maksud dia adalah dikatakan di sini adalah boleh berfikir dengan lebih waras. Kemudian yang ketiga dinyatakan di sini adalah individu itu memahami apa itu kerjasama. Apa itu tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung kepada Allah, tanggung jawabnya sebagai seorang manusia, dan kepada manusia tanggung jawab juga kepada yang makhluk-makhluk lain, kepada alam. Yang keempat, kerjasama. Memahami apakah itu kerjasama. Bagus juga apa dia punya alasan di sini dan sebagainya lah. Yang ketiga, tertib yang ketiga yang mesti ada, mesti dilakukan, mesti ada. Yang pertama, sentiasa mengupgrade ilmu ataupun sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan ini pelbagai disiplin. Dia nyatakan di situ. Disiplin ilmu itu pelbagai jenisnya. Bahasa contohnya satu ilmu. Mathematics. Apalagi? Dan macam-macam lagi. Yang keempat, setelah dia memiliki iman, mengaplikasikan iman. Yang kedua, setelah dia membudayakan, mengaplikasikan adab, sahsiah, civic, moral yang paling terpuji ini, sentiasa tahu macam mana nak mengaplikasikan, barulah yang ketiga, sentiasa upgrade ini ilmu. Bagaimana hendak mengupgrade ilmu kalau tidak ada sifat, kalau tidak mempunyai adab iman, yakin kepada Allah? Bagaimana dia mau upgrade ilmu seandainya dia tidak ada rasional, tidak berpikir? Tiba-tiba dia ambil bahagian yang ketiga ini. Okey, bagus juga idea dia ini. Yang keempat, sentiasa meningkatkan. Setelah dia itu ilmu, pelbagai disiplin ilmu dia pelajari. Yang keempat, tertib yang keempat adalah sentiasa meningkatkan, mengupgradekan skill, kemahiran di tahap yang tertinggi. Kemahiran ini banyak. Bila kita mempunyai ilmu, kita adab, ilmu, rajin, adab itu kan. Kemudian ada tu ilmu, ilmu itu mesti kena digunakan. Digunakan itulah macam mana menggunakan. Itulah dia skill kemahiran di tahap yang tertinggi. Allahu Akbar. Kemudian contohnya untuk mendapatkan skill ilmu, kita mesti menggunakan teknologi. Teknologi tidak pernah, teknologi ini membantu untuk memudahkan mendapatkan ilmu. Faham? Seperti internet. Subhanallah. Skill bercakap, skill menerang, skill berdakwah, skill membina, dan kemahiran-kemahiran lain lagi. Itu yang mesti ada setelah ada ilmu. Yang kelima adalah sentiasa, kemudian setelah mempunyai iman kepada Allah SWT, yang begitu mantap. Kemudian yang kedua mempunyai adab yang amat hebat.
kemudian seterusnya yang punya ilmu yang tinggi, pelbagai jenis ilmu, mengupgrade pelbagai jenis kemahiran-kemahiran yang ada. Dia mesti dalam hati dia menggunakan ilmu. Skill-skill itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, maksud beribadah di sini adalah sentiasa buat baik untuk diri sendiri dan juga kepada orang lain. Jangan buat jahat kepada orang lain. Setelah ada ilmu, setelah ada kemahiran yang bagus, jangan pula menggunakan benda itu untuk kejahatan. Itu tidak boleh. Jadi maka setelah ada itu, maka hendaklah buat ibadat. Beribadah mana yang buat baik. Jadi semua 5 tertib ini wajib ada pada seorang pendidik. Jika Anda seorang pendidik, sebenarnya memang pun semua kita ini pendidik sebenarnya. Pendidik mananya siapa-siapalah. Jadi guru tuition, guru taska, guru di mana-mana lah, ibu bapa di rumah dan sebagainya. Wajib ada pada bapak, ibu dalam kehidupan ini. Dan kepada orang lain yang bergelagu, yang guru kata sewa, guru kereta, guru motosikal dan sebagainya lah. Mari kita lihat, kata beliau di sini ya. Apa yang maksud dengan tertib? Jangan mendahulukan yang terkemudian. Tertib maksudnya ialah dia tidak boleh ambil itu nombor 5 dulu, kemudian baru nombor 4, nombor 3, nombor 2, nombor 1. Tidak boleh, dia masih kena pertama itu, tertib yang pertama itu 1. Tinggalkan dulu. Yang kedua, ketiga, keempat, 5. Dia masih kena ikutnya. Jadi karena apa kata beliau di sini ialah apa akan terjadi jika nombor 3 didahulukan dan yang nombor 1, nomor 2 itu dibuang? Apa akan terjadi? Mari kita cek di sini. Sejarah membuktikan Firaun. Firaun ini tuan-tuan dan puan dikenali sebagai makhluk yang paling jahat. Laknatullah, dilaknat oleh Allah SWT dan juga malaikat-malaikat. Malaikat pun melaknat ini. Semua hewan-hewan seluruh alam pun melaknat Firaun ini. Menjadi gila dunia. Dia ini menjadi raja di dunia ini. Tapi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya dan makhluk seluruhnya. Kerana apa? Dia mendahulukan nombor 3 tu. Nombor 3 apa tadi? Ilmu. Kerana dia mahu itu dunia ilmu. Dia mempunyai ilmu. Firaun ini mempunyai ilmu sihir. Firaun ini mempunyai ilmu tentang bagaimana hendak membina bangunan, bagaimana hendak berperang dan sebagainya. Tetapi dia buang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia buang juga adab, sahsiah, sibik, moral itu. Maka apa terjadi kepada Firaun? Ialah apa jadi kepada dia? Maka dia menjadi makhluk yang dilaknat, mati. Dia mati di mana? Firaun mati tenggelam. Dia mengaku sebagai Tuhan. Yang kedua adalah ini Namrud. Namrud ini perempuan dia melawan para rasul. Yaitu dia mendahulukan nombor 3, yaitu ilmu. Kemudian dia ambil kemahiran itu. Tapi dia tidak ambil nombor 1 dan nombor 2. Terus saya pilih nombor 3 dan nombor 4. Nombor 3 dan nombor 4. Tapi kemahiran digunakan untuk kejahatan. Bayangkan lah. Apa jadi? Hancur, dilaknat oleh Allah SWT dan mati sia-sia. Mati kena malaria. Tapi mari kita melihat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang hebat. Nabi Ibrahim alaihissalam dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluk. Subhanallah. Kerana apa? Dia mengikut tertib ini. Tertib 1, 2, 3, 4 dan 5. Subhanallah. Dan dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala Hanif. Manusia yang paling lembut, tuan-tuan, tapi tegas. Allahu Akbar kan. Kerana apa? Kerana mengikuti tertib 1. Nabi Ibrahim ini dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia memiliki adab, sasya, civic, moral paling terpuji dan dibudayakan. Dia memahami apa itu iman, dia memahami apa itu kerjasama, dia memahami itu rasional, dia memahami kerjasama, dan dia memahami segala-galanya tentang adab. Kemudian dia sentiasa memberi ilmu. Ilmu yang paling hebat pada zaman Nabi Ibrahim adalah baginda boleh menghidupkan burung-burung yang sudah dibunuh. Dibunuh yang telah ditata. Kemudian Nabi Ibrahim letak di gunung, kemudian dia boleh seru dan dia boleh terbang, itu boleh hidup sama-sama kembali. Itu mukjizat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah ilmu. Tapi digunakan
oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah. Kemudian yang keempat adalah sentiasa meningkatkan skill, kemahiran di tahap yang tinggi. Kemahiran yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, membina Ka'bah, membina bangunan, kendaraan, mengembara untuk perkahwinan dan sebagainya, semua Nabi Ibrahim buat, subhanallah. Itulah skill-skill yang ada, berdakwah dan sebagainya, subhanallah. Ilmu yang Nabi Ibrahim adalah tidak terbakar di api, subhanallah, kan hebat. Dan yang kelima adalah baginda Nabi Ibrahim menggunakan semua perkara ini untuk beribadah, untuk kebaikan diri sendiri dan juga pada orang lain, subhanallah, kan macam Ka'bah dia membina balik, dia membina bangunan, subhanallah, kan, Allahu Akbar. Jadi itulah sejarah yang membuktikan tentang itu, kan. Jom, dan maknanya dalam tertib ini Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan segalanya. InsyaAllah ke jalan kalau ikut tertib 1, 2, 3, 4, 5 ini, manusia itu akan menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Jika Anda sebagai seorang pendidik ikut tertib ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan Anda dan semuanya makhluk memuliakan Anda, subhanallah. Subhanallah, kan kata Habib Nur Magomedov, when Allah is with you, nobody can beat you. You have to believe this, katanya. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian daripada Encik Suhaili ini. Terima kasih atas perkongsian ini. Terima kasih.